Assalamualaikum semua. So hari ni kita ada buat kelainan sikit. Biasanya kita akan review motor-motor moden daripada era sekarang lah. Tapi hari ni kita akan review sebuah motor yang kita consider retro daripada tahun 1990-an, iaitu motor Yamaha TZM 150. Motor ni telah dilancarkan pada tahun 1994. Kalau mengikut daripada referen yang saya baca, motor ni dilancarkan kat tengah-tengah Selat Melaka, kat atas kapal cruise ship punya grand dia punya launching tu. Sebab motor ni pun dia masa zaman dia adalah satu fenomena, walaupun bukan daripada zaman saya, tapi sebab abang saya sendiri pun pakai motor ni, saya tahulah dia punya hype dia macam mana time tu. Dengan helmet full face dia, dengan jaket bell dia time tu, memang bergaya mat motor ni. Motor ini dikuasakan dengan enjin jenis 2 lejang 147cc yang menghasilkan 36 brake horsepower pada 10,500 rpm dan 24.5 Nm of torque pada 9,500 rpm. Motor 2 lejang bay, jangan compare dengan 4 lejang. 150 dah dekat 40 horsepower dia weh. Dah lah power. Berat dia pula ringan 119 kilo je. Kalau kau nak imagine 119 kilo ni, dia berat 4 kilo je daripada motor Waisuku. Ringan tak ringan. Kita beralih pula kat bahagian brake. Brake depan dia guna disc size 298mm dan dia padankan dengan caliper jenis twin port. Untuk bahagian depan, untuk bahagian belakang dia pakai disc size 210mm dipadankan dengan caliper single port. Cukup lah tu. Nice je. Tadi saya try dia punya braking, mantap. Okey, kita dah cerita pasal dia punya brake. Kita beralih pula kat dia punya tayar. Bahagian tayar ni kalau daripada kilang, dia pakai saiz 90-80-17 untuk bahagian depan. Dan saiz tayar belakang dia pakai 110-80-17 untuk tayar belakang. Tapi owner dia dah tukar. Depan dia pakai saiz yang sama 90-80, cuma tayar belakang dia dah pakai saiz 120-70. Nampak lagi cantik. Cuma maybe kalau orang yang dia pentingkan originality tu, maybe dia pakai saiz 110. Kalau saya pakai 120 ni, lagi lawa. Okey, jom kita cerita pula pasal riding position dia. Sebab TZM ni dia kategori motor sport bike, so riding position dia agak agresif tapi tak terlalu agresif. Sebab dia punya, kita tengok clip on handlebar ni dia ke atas sikit. Dia bukan jenis yang menunduk macam ni, macam Kagiwa Mito atau Aprilia RS125 tu dia agak agresif. Tapi TZM ni dia relax sikit. Even kalau compare dengan NSR 150 pun, yang ni lagi selesa bagi saya. Cuma owner dia dah ubah dia punya foot pack ni, kedudukan lagi tinggi sikit untuk position dia. Dia prefer yang ni, so dia set up yang ni lah. Lagi satu benda saya nak tambah, dia punya seat height ni dalam 765mm. TZM ni memang sesuai untuk rider-rider yang tak terlalu tinggi macam saya. Macam tinggi saya setinggi 162 cm. Saya bawa motor ni, bila saya pijak tu nampak kemas kan. Kalau korang kat dalam range ketinggian saya, memang selesa lah bawa TZM ni. Antara benda yang saya minat tentang motor tahun 90-an ni adalah dia punya meter dia. Meter motor tahun 90-an ni memang bergaya lah. Kalau TZM ni, kalau kita tengok, dia ada meter, dia punya speedometer, dia punya RPM dan dia punya temperature dengan dia punya minyak punya meter ni dia share. Kita boleh tukar dia punya antara minyak dengan temperature tu dengan tekan button kat tepi ni. Kalau kita tengok dia punya meter kat sini, dia sampai 220. Tapi Yamaha claim motor ni top speed dia 208 macam tu. Owner ni cakap dia pernah bawa sampai 190. Motor ni dalam keadaan standard lagi, dia boleh sampai 190. GPS tak pasti, owner tak pernah try lagi. RPM dia, kalau owner cakap kalau dalam keadaan idle, kita boleh rev sampai habis lah. Cuma time bawa tu sampai lebih kurang 10. Dan dia punya power valve motor ni dia buka pada 6,000 rpm. Okey, jom kita cerita bab design dia pula. Saya secara personal dia memang peminat cerita full throttle lakonan Andy Lau tu. So motor-motor tu dah tentulah motor tahun 90-an. Dan motor ni dia seakan-akan motor abang pada TZM ni, iaitu motor TZR 253XV to be precise.
Kalau kita tengok bahagian depan dia, lampu depan dia memang seakan-akan TZR 250 3XV. Cuma kalau TZR tu dia punya signal depan ni dia keluar kat bawah ni, dan dia lebih leper sikit dia punya depan ni. TZM ni dia punya seat belakang dia lagi mesra pillion. Kalau TZR tu dia separate seat kan, so ada atas bawah macam tu. Kalau dia pakai separate seat tu memang dah nampak sama dekat 90% lah. Cuma kalau kita compare kan, perbezaan dia banyak lah. Cuma kalau saya cakap daripada segi dia punya design language, memang dia resemblant pada TZR lah, tak dinafikan. Sebenarnya kita orang dah cari motor TZM ni dah lama dah untuk buat review, tapi ni kita dapat jackpot. Owner dah restore hampir 70% lah. Owner kata 70%, saya tengok macam lebih daripada tu dia dah restore. So kita dapat dalam keadaan seasal-asal dia. Even daripada bahagian exhaust dia, tak lengkap lah video ni kalau kita tak dengar bunyi exhaust dia. Jom kita dengar bunyi exhaust dia macam mana. Bunyi dia seakan-akan RZ. Cuma motor ni bunyi dia lagi smooth lah, sebab dia liquid cooling kan. Motor 90-an ni dia ada vibe dia tersendiri lah. Especially motor 2-stroke 150cc liquid cooling yang ada power valve ni. Kita dah tak dapat dah motor-motor macam ni sekarang. No wonder lah harga dia semakin naik. Kalau kita tengok dekat mudah.com, harga TZM ni kita boleh dapat serendah 5,000. Yang biasa-biasa lah, yang kena restore punya tu, boleh mencecah sampai 15,000. Maybe lebih lagi pada tu. Motor 90-an ni satu lagi bagi saya, kita dah tak dapat lagi lah benda ni zaman sekarang. Dengan masa harga dia keluarkan, dia dalam range 10,000 macam tu, kita dapat motor power to weight ratio macam ni. Berat 119, horsepower 36. Kau imagine lah macam mana dia punya keseronokan tu. Dapat Delta Box Frame. Delta Box Frame ni kau tahu, teknologi MotoGP weh. YZR 500 pakai. Kalau kau tengok motor ni, terliur tak tengok? Saya sendiri pun terliur lah tengok. Mulalah start tengok kat mudah.com tu kan. So kalau kita nak pakai motor tahun 2023 tu, apa yang kita kena tahu pasal motor ni? Okay, first, motor ni dia infamously terkenal pasal masalah power valve dia. Masalah dia datang daripada kilang. Dia pakai puli plastik. Tapi tahun 2023 ni kita boleh dapatkan dekat kedai spare part atau Shopee, puli jenis aluminium tau. Tu antara yang benda kita boleh fix kat motor ni lah. Owner ni pun claim bila dia dah pakai aluminium puli tu, dia kata kalau nak pergi Thailand pun tak ada hal dah motor ni. Macam mana dengan spare part dia pula? Okey, kalau motor ni tahun 2008 dulu sebenarnya saya pernah usah-usah jugalah. Antara ketakutan saya kat situ dia punya spare part. Tapi 2023 ni spare part dia dah banyak, dah berlambak dah. Kalau buka kat Shopee tu, kalau korang boleh promote sendiri, boleh buat sendiri, atau hantar ke bengkel pun boleh. Macam mana pula dengan dia punya fuel consumption? Okey, fuel consumption ni bila tanya pada owner dia, dia pun tak berani nak cakap macam mana. Tapi saya bercerita mengikut apa yang saya baca. Ada satu blog tu dia claim motor ni kalau full tank 13 liter tu daripada KL ke Alustar tu boleh. Tapi maybe bawa perlahan-lahan kot. Macam mana pula dengan dia punya tuti consumption? Penting juga ni kan. So motor TZM ni dia dilengkapi dengan teknologi YCLS, iaitu Yamaha Computerized Lubrication System, di mana dia kawal pengeluaran tuti tu mengikut kiraan komputer lah. So dia supply minyak tuti tu mengikut keperluan enjin je. Yang mana ada excess tu dia akan return balik kepada tuti tank. So berapa dia punya consumption dia? Dalam 1.2 liter tuti ni dia boleh pergi dalam 1000 ke 1200. Memang jimat. Saya pernah pakai Dynamic dulu. Ini kira jimat gila weh. Setakat ini sajalah video kita pada kali ni. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel Gear 6. Ramai lagi tak subscribe tu. Subscribe cepat. Assalamualaikum.